Tak puas hati, Najib persoal tindakan KKM. Pilihan raya jalan terbaik, kata pemimpin UMNO. Pemimpin PKR serang Mahathir, pertahan Anwar. Dikritik pemimpin UMNO, ini luahan hati Anwar Musa. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM diminta untuk memberikan penjelasan berhubung keputusan tidak lagi mewajibkan kuarantin terhadap pengembara yang tiba dari Sabah. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang menzahirkan kebimbangannya dengan keputusan tersebut kerana data-data menunjukkan kes COVID-19 di Sabah masih belum pulih meskipun mengalami trend penurunan sejak seminggu lalu. Beliau berharap keputusan tersebut bukan dibuat atas sebab politik. Tegasnya, sekiranya keputusan tersebut dibuat hanya untuk membolehkan ahli-ahli parlimen yang masih berada di Sabah dapat hadir untuk mengundi Belanjawan 2021 pada Khamis ini, beliau lebih rela jika hari mengundi tersebut ditundakan. Saya bersangka baik bahawa perubahan syarat hari ini adalah berasaskan dan tidak ada kena-mengena dengan kepentingan politik memandangkan ada ahli-ahli parlimen yang masih berada di Sabah yang mungkin dihalang untuk mengundi bagi bajet 2021. Jika ianya benar, saya lebih rela hari mengundi bagi bajet 2021 ditunda. Bagi saya, Malaysia tidak mampu lagi dijejaskan hanya kerana kepentingan politik dan kita tidak boleh mengulangi kesilapan-kesilapan dahulu di mana MKN tertunduk kepada kehendak bersih dan teresa kok dan membuat keputusan bahawa mereka yang pulang dari Sabah sebelum hari mengundi PRN Sabah tidak perlu disaring atau dikuarantin. Akibatnya, gelombang ketiga tercetus di seluruh negara sehingga hari ini. Setiap keputusan yang melibatkan kesihatan rakyat dan ekonomi negara perlu berpandu pada sains, bukan berdasarkan kepentingan politik. Saya amat berharap Kementerian Kesihatan akan menjelaskan keputusan hari ini, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Jelas Najib, meskipun kes-kes baru di Sabah menunjukkan penurunan sejak 5 hari lalu, namun kes yang dikesan hasil saringan lain-lain masih tinggi berbanding negeri-negeri lain termasuk Selangor. Hasil saringan lain-lain merujuk kepada kes positif COVID-19 yang tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana kluster yang telah dikenal pasti. Pada saya, lain-lain saringan ini yang paling bahaya kerana ia adalah kes yang tidak berkait dengan mana-mana kluster yang sudah dikenal pasti dan setiap kes dari kategori lain-lain saringan mampu melahirkan sebuah kluster baru. Biasanya ia terdiri daripada saringan bergejala di mana orang yang sakit setelah dijangkit meminta rawatan. Ianya bukan hasil dari pengesanan secara aktif bagi kluster sedia ada atau untuk kontak hubungan rapat, katanya lagi. Tidak ada jalan penyelesaian lagi untuk menyelesaikan ketidaktentuan politik Malaysia ketika ini, melainkan diadakan pilihan raya umum semula. Demikian jelas Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azalina Osman Said dalam tulisannya yang disiarkan menerusi blog beliau. Menurut timbalan yang dipertua Dewan Rakyat itu, selagi tidak diadakan PRU, politik Malaysia akan terus berada dalam keadaan tidak stabil. Satu-satunya jalan untuk politik kembali normal adalah dengan mengembalikan mandat kepada rakyat melalui pembubaran parlimen yang akan membawa kepada pilihan raya umum. Dalam hal ini, saya senada dengan seruan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi agar semua parti politik mengetepikan perbezaan demi rakyat dan bersatu untuk mengembalikan semula mandat kepada rakyat kerana ia adalah mandat yang keramat, katanya. Azalina berkata, sepanjang tempoh penularan COVID-19 ini, sebanyak 13 negara sudah mengadakan pilihan raya termasuk Singapura. Malah katanya, jumlah jangkitan COVID-19 antara 3 atau 4 digit di Republik itu sebelum pilihan raya 10 Julai lalu turun kepada 1 atau 2 digit sejak akhir Ogos. Beliau juga mencadangkan 3 undang-undang baru digubal bagi memastikan Malaysia tidak terjerumus dalam ketidakstabilan dan pergolakan politik. 3 undang-undang itu ialah untuk mengawal lompat parti, tata urus parti-parti politik dalam gabungan kerajaan serta sebuah akta menentukan tempoh penggal kerajaan seperti yang digubal di United Kingdom pada 2011. Mungkin hanya apabila keseimbangan politik dikembalikan dan kawal selia yang dicadangkan itu ada, barulah ahli politik boleh mengalihkan tumpuan mereka kepada apa yang diharapkan daripada mereka, iaitu mentadbir dan bertanggungjawab. Sehingga itu, Malaysia akan terus mengharungi masa terdesak dengan langkah yang putus asa, katanya. Jelas beliau, undang-undang sama seperti Akta Tempoh Penggal Parlimen di UK akan menetapkan bahawa usul percaya akan membawa kepada pilihan raya.
Azalina turut mencadangkan 3 undang-undang baru itu digubah sekarang ketika Parlimen masih bersidang. Sementara itu, media melaporkan pandangan Azalina itu muncul ketika Dewan Rakyat dijadual mengundi Belanjawan 2021 Khamis ini yang akan menguji keyakinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Undian itu dibuat ketika majoriti Muhyiddin di Dewan Rakyat semakin tipis dengan 112 kerusi berbanding 108 kerusi di Blok Pembangkang. 2 kerusi kosong susulan kematian penyandangnya, mendiang Datuk Seri Liew Vui Kiong, batu sapi warisan, dan Allahyarham Datuk Hasbullah Osman, gerik Barisan Nasional. Ahli Parlimen Tengku Razali Hamzah dari Barisan Nasional pula mengumumkan tidak akan terlibat dengan perbahasan Belanjawan 2021 selagi keabsahan Kerajaan Muhyiddin dan Perikatan Nasional tidak diputuskan terlebih dahulu. Tanpa sokongan veteran UMNO itu, Muhyiddin hanya ada 111 sokongan untuk meluluskan Belanjawan 2021 dengan tanggapan beliau mempunyai dukungan padu semua baki 38 ahli Parlimen dari UMNO. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad diumpamakan sebagai telefon dial pusing yang lama justru tidak lagi relevan pada zaman telefon pintar. Naib Ketua Pemuda PKR Syed Badli Shah Syed Osman berkata demikian sebagai mengulas serangan Mahathir ke atas Anwar Ibrahim dan menganggapnya sebagai kolot dan layu. Tambahnya, bekas pengerusi bersatu itu sudah tidak relevan lagi untuk terus berada dalam arus politik negara hari ini. Mahathir sudah tidak relevan lagi untuk terus berada dalam arus politik negara hari ini. Mahathir ibarat telefon dial pusing yang wujud di zaman telefon pintar. Taktik serangan dengan mengimbas masa lalu dan hanya meletakkan segala kesalahan ke atas Anwar adalah taktik lama yang kolot dan layu. Corak pemikiran politik beliau sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai dipraktikan, katanya dalam satu kenyataan. Pada 13 November lalu, media melaporkan Mahathir secara terbuka berkata Anwar tidak layak memegang jawatan Perdana Menteri. Dalam wawancara bersama The Malaysian Insight, Mahathir berkata bekas timbalannya itu tidak mampu mengemudi negara jika berlakunya krisis keuangan dengan menyorot krisis ekonomi pada 1997 sebagai contoh. Kita telah uji kebolehan beliau semasa saya jadi Perdana Menteri. Saya telah bercuti selama 2 bulan antara Mei dan Julai 1997 dan Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri pada masa itu. Terpulanglah kepada kita untuk menilai sama ada dia mempunyai keupayaan untuk mentadbir negara dengan baik. Saya tidak tahu penilaian yang akan dibuat oleh rakyat, tetapi yang jelasnya dalam krisis keuangan 1997-98 dia tidak berkeupayaan, katanya dalam wawancara itu. Mahathir juga mendakwa Presiden PKR bersama Pakatan Harapan tidak mampu untuk merampas kembali kerajaan meskipun dia tiada lagi dalam Pakatan Harapan. Syed Badli berkata, individu yang masih bergantung harap kepada cara politik diamalkan oleh ahli Parlimen Langkawi itu perlu belajar untuk keluar dari kepompong politik sempit. Mahathir sudah membuktikan kebolehannya dalam berpolitik dan jasa beliau kepada negara cukup besar. Namun zaman kegemilangannya sudah tamat. Justru sudah sampai masanya kita tinggalkan cara politik masa lalu dan bergerak ke arah politik masa kini, katanya lagi. Setiausaha Agung Barisan Nasional Anwar Musa yang kini selalu menjadi sasaran kritikan sesetengah pemimpin UMNO tidak berhasrat untuk membalas serangan berkenaan walaupun berasa sedikit terhina atas tindakan tersebut. Jelas ahli Parlimen keterih itu dia beranggapan apa yang berlaku sekarang adalah lumrah politik dan tetap berpegang pada pendiriannya berhubung kedudukan UMNO. Ada pihak yang meminta saya ulas terjahan rakan-rakan terhadap saya, khususnya dari selatan. Saya ramai rakan di sana, negeri dan individu yang saya pandang tinggi. Saya tidak gemar serang-menyerang, terutama sesama sendiri. Lagipun, saya tiada vendetta atau dendam pada sesiapa. Walaupun rasa sedikit terhina, tidak mengapalah. Sudah adat kita berpolitik, katanya di media sosial. Beberapa hari lalu, Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Nur Jazlan Muhammad dilaporkan menganggap Anwar sebagai figura yang sudah mati dalam perjuangan UMNO. Kritikan itu dibuat antara lain kerana kenyataan Anwar yang konsisten memihak kepada Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan sekarang berbanding sesetengah pemimpin UMNO yang memberikan sokongan bersyarat serta suara-suara tidak puas hati kepada gabungan berkenaan. Untuk rekod, di sebalik penyertaan beberapa pemimpin UMNO dalam Kabinet Perikatan Nasional seperti Anwar yang menjadi Menteri Wilayah Persekutuan, UMNO tetap berada di luar gabungan berkenaan. Dia dah mati dalam UMNO tetapi tak mahu lompat ke Perikatan Nasional, kata Nur Jazlan seperti dilaporkan portal berita FMT. Nur Jazlan mengulas kenyataan Anwar dalam wawancara bersama Ketua Penerangan UMNO, Syahril Hamdan. Antara lain menyatakan segelintir ahli UMNO lupa bahawa parti itu ialah parti yang kalah dalam pilihan raya umum lalu.
Kata Anwar, pihak yang mengecamnya itu adalah individu yang jauh lebih hebat daripada dirinya yang dianggap mati. Saya percaya mereka jujur dan akan terus menghidupkan perjuangan parti, katanya. Dalam hantaran itu juga, Anwar menyentuh tentang poster yang memfitnahnya akan bersama Parti Bersatu. Kata Anwar, dia memilih untuk berterus terang dalam memperkatakan soal parti itu dan memahami jika ia disalah tafsir pihak lain. Saya memilih untuk berkata benar dan berterus terang. Mungkin saya mudah disalah mengertikan. Tidak mengapa. Kebenaran kadang-kala memerlukan masa. Saya faham semua orang ikhlas nak UMNO berjaya. Cuma cara mungkin berbeza. Kita raikan perbezaan itu. Saya tidak semestinya betul. Tapi hati saya kuat berkata bahawa UMNO mesti perkasakan politik ta'awun, iaitu kerjasama, dan ta'ayush, wujud bersama. Rasulullah SAW mengamalkannya. Katanya lagi, jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.